Tajuk buletin pada malam ini, konflik-konflik isu permasalahan agama di Malaysia. Keadaan keluarga sesuai dinikmati di segala suasana. Adabi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya kembali, Muhammad Amir Aiman bin Muhammad Sukri untuk buletin TV PEP. Seperti yang semua sedia maklum, Malaysia adalah negara majmuk yang berbilang kaum dan agama. Seharusnya untuk mencapai kesejahteraan sejagat, kita sebagai rakyat Malaysia harus sacana dan ambil peranan untuk mencapai titik tolak dalam keamanan hidup bermasyarakat. Kita akan bersama dengan Nur Hazimah Hazwani melalui panggilan video untuk mendapatkan sedikit sebanyak info yang bakal diberikan. Dipersilakan Nur Hazimah. Terima kasih Amir. Baik, sejujurnya konflik-konflik berkaitan ini tidaklah asing dalam kalangan penduduk rakyat Malaysia. Dan kita juga sedia maklum, terdapat beberapa sebab perbezaan utama kenapa manusia berperang. Antaranya adalah agama, ideologi, falsafah hidup, warna kulit, bahasa dan juga perbezaan budaya. Jadi, antara faktor yang saya boleh huraikan berkaitan pencetus isu-isu konflik antara masyarakat adalah yang pertama ialah ekonomi. Umumnya masyarakat Malaysia menghadapi masalah kewangan, pengurusan pendidikan, pembangunan kawasan industri dan juga projek perumahan. Justru itu ramai antara mereka berpindah ke pekan serta bandar untuk mencari nafkah hidup. Fenomena tersebut membawa satu lagi masalah apabila mereka ni semua menghadapi masalah kewangan untuk menampung keperluan sendiri untuk hidup di bandar. Jadi, kesannya berlaku kepada keciciran dalam pendidikan anak-anak dan juga berpotensi untuk melakukan aktiviti jenayah adalah sangat tinggi. Yang kedua, sosial dan politik. Isu sosial ketara ialah fenomena kawasan penempatan padat seperti kawasan setinggan, rumah-rumah flat, kondo rakyat, rumah murah dan juga penempatan haram. Kependudukan yang tidak terurus tersebut akan menjadi lebih buruk lagi apabila wujudnya ketidakseimbangan sosial antara kaum. Jadi antara gejalanya, sosial budaya segelintir penganut yang mengamalkan sifat benci-membenci dan was-was terhadap agama lain. Konflik agama yang boleh tercetus sekiranya peningkatan gejala sosial seperti pergaulan bebas, tiada pemantauan dari keluarga, masalah dadah, mencuri, pecah rumah, pergaduhan dan lain-lain jenayah tidak dibanteras. Yang ketiga, salah faham agama, pendidikan dan persekitaran sosial tidak sihat menyumbang pada didikan moral dan agama tidak berlaku secukupnya. Kebanyakan fakta kes yang berlaku melibatkan individu maupun kumpulan yang memperalatkan sentimen agama dan bertindak di luar syariat hidup beragama. Yang keempat, kita turut perlu diambil kira pencetus konflik beragama dalam era ini. Contohnya macam bahaya penyimpangan dan penyalahgunaan teknologi komunikasi. Walau bagaimanapun, sehingga kini, kedudukan hubungan antara agama di Malaysia juga agak terkawal dan harmoni jika dirujukkan kepada Indeks Ketegangan Masyarakat dan Global Peace Index. Masing-masing kumpulan etnik utama di Malaysia memberi fokus yang saling tidak berkonflik antara satu sama lain. Perubahan paradigma masyarakat Malaysia turut juga menyumbang kepada kerukunan hidup bermasyarakat dan kini masing-masing kepimpinan negara dan para ilmuwan lebih mengfokuskan kepada usaha kesepaduan sosial. Perpaduan masyarakat bernegara dan beragama akan kekal dan semakin utuh sekiranya kita sebagai masyarakat menghormati perlembagaan negara, berkongsi kuasa politik dan ekonomi secara adil, membina sistem pendidikan yang dipersetujui bersama dan juga memanfaatkan semua kepelbagaian agama dan kepercayaan di Malaysia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Nur Hazimah Hazwani untuk atas info yang diberikan tersebut. Seterusnya, kami ada menyediakan sumber daripada lapangan yang kita akan bersama dengan wartawan kami yang berada di lapangan untuk memberi gambaran yang lebih lanjut mengenai konflik-konflik permasalahan agama di Malaysia.
Dipersilakan Nisa di lapangan. Baik, terima kasih Amir dari Sri Pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karenisa binti Muzaffar, penemu nama anda pada hari ini. Seperti anda sedang lihat di belakang saya sedang berada di kawasan tapak perumahan Taman Segambut Eksekutif Kuala Lumpur. Seperti anda semua sedia maklum, konflik-konflik agama ini sering diperkatakan oleh rakyat Malaysia dan juga sering diwar-warkan di media sosial seperti Instagram, Twitter dan juga Facebook. Oleh itu, saya akan menemu ramah salah satu penduduk di kawasan perumahan ini. Assalamualaikum Encik. Saya temu ramah Encik. Salam boleh. Okey, Encik boleh perkenalkan nama Encik? Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muzaffar. So, boleh saya panggil Encik Hafiz? Boleh. Okey, macam ni Encik Hafiz. Negara Malaysia terkenal dengan pelbagai kaum dan agama seperti Melayu, Cina, India, Iban dan bahasa-bahasa lain juga. Oleh itu, bila kita mempunyai pelbagai kaum, kita mesti ada cara untuk kehidupan kita dan amalan tradisi bagi setiap kaum masing-masing dan juga bagi agama yang mereka anti. Oleh itu, pentingnya setiap kaum-kaum ini untuk menjaga keharmonian antara satu sama lain bagi mengelakkan terjadinya salah faham dan seterusnya ia akan mencetuskan perbalahan dan merosakkan keharmonian negara. So, Encik Hafiz, saya ingin bertanyalah serba sedikit kepada Encik Hafiz tentang pendapat Encik sebagai rakyat Malaysia, macam mana kita nak hindari konflik-konflik agama ini daripada berlaku pada masa akan datang juga. Bagi saya, perbezaan dan pendirian terhadap agama kadang-kadang boleh menimbulkan konflik kerana wujudnya perbezaan fahaman dan sebagainya. Perkara tersebut boleh berlaku apabila sesetengah penganut agama yang terlalu ekstremis sehingga mencetuskan perbalahan dan ketidakharmonian antara sesama masyarakat. Jadi cara bagi menghindari konflik-konflik agama ini adalah dengan melalui sikap toleransi. Kita perlu saling bertoleransi dan menghormati sesama manusia walaupun berbeza kaum, bangsa dan agama. Toleransi amatlah penting kerana kita dapat memahami setiap perbezaan antara agama dan memupuk nilai tolong-menolong antara satu sama lain tanpa memikirkan latar belakang mereka yang berlainan. Saya rasa itu adalah cara yang terbaik. Terima kasih Encik Hafiz atas pendapat dan pandangan yang diberikan oleh beliau. Apa yang saya bersimpulkan daripada pendapat yang dikatakan oleh Encik Hafiz tadi, sikap toleransi ini memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan tidak wujud sifat prasangka, prejudis dan dapat mengelakkan berlakunya ketidaksafahaman antara agama masing-masing. Oleh itu, saya berharap agar setiap rakyat Malaysia dapat menanamkan sikap toleransi ini supaya konflik-konflik agama tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Saja berita saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karenisa binti Muzaffar mengundur diri. Kembali kita kepada Amir dari Sri Pentas. Baiklah, terima kasih Karenisa daripada lapangan untuk Sri Pentas. Baiklah, pasti kita akan tertanya-tanya, bagaimanakah langkah-langkah untuk kita mengelakkan daripada isu ini berlarutan di dalam masyarakat dan masyarakat dan kaum di Malaysia ini. Kita akan menyajikan langkah-langkah untuk mengelakkan isu-isu ini daripada berlarutan di kalangan rakyat Malaysia bersama Karenisa. Dipersilakan. Baik, terima kasih Amir. Hubungan isu perkauman ini sangat sensitif dan ia sering diperkatakan oleh rakyat Malaysia dan ia adalah salah satu perkara yang sangat serius. Oleh itu, terdapat beberapa perkara yang dapat kita lakukan bagi menghindari konflik-konflik agama ini dan isu sensitiviti ini daripada berlaku. Pertama adalah dengan mewujudkan kefahaman yang mendalam terhadap perkara-perkara asas agar ia dapat membentuk masyarakat yang bertanggungjawab terhadap negara dan juga masyarakat di sekeliling. Sekiranya setiap rakyat mempunyai kefahaman bagi setiap agama, ia dapat membendung dan dapat mewujudkan keharmonian dalam diri masing-masing dan
semua rakyat akan menghormati agama mereka. Kedua, langkah yang dapat kita lakukan bagi menghindari isu sensitiviti agama ini adalah dengan menghayati prinsip rukun negara yang berdasarkan agama-agama utama ini. Jika nilai-nilai ini diterapkan dan dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian oleh rakyat Malaysia, negara kita dapat dijamin sebagai negara yang harmoni, sejahtera, selesa dan selamat. Terakhir sekali adalah dengan menerapkan dan menanamkan sikap saling menghormati antara satu sama lain, tidak kira kaum, bangsa dan agama. Negara Malaysia terkenal dengan pelbagai agama seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan juga lain-lain lagi. Sekiranya rakyat Malaysia menanamkan sikap saling menghormati antara satu sama lain, konflik-konflik agama ini tidak akan berlaku dan ia akan memberikan negara kita ini adalah satu negara yang aman, damai dan bebas dari berlakunya pergaduhan antara agama masing-masing. Kesimpulannya, jelaslah bahawa memupuk hubungan baik di antara kaum dan agama, ia dapat memberikan negara kita ini negara yang harmoni, selesa dan selamat. Dengan menanamkan sikap saling hormat menghormati, mewujudkan kefahaman yang mendalam dan juga bersifat toleransi ini, ia dapat menghindari dan dapat menangani masalah konflik-konflik agama ini dan juga dari segi isu sensitiviti perkauman dan juga peragamaan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menanamkan sikap-sikap tersebut agar generasi akan datang dapat mengikut dan mencontohi apa yang kita lakukan pada masa sekarang ini. Saudara, tak perlu menjelaskan siapa diri anda kepada orang yang tidak suka anda dan tidak perlu memberi keyakinan kepada orang yang tidak mempercayai anda. Yang penting, jelas dan yakinlah pada diri anda sendiri. Renung-renungkanlah. Terima kasih. Assalamualaikum.